A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan ummul kitab. Al-Fatihah. Ya, kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Azlan Shah bin Osman daripada Jabatan Kejuruteraan Awam selaku moderator pada majlis kita pada pagi hari ini. Yang dihormati Dekan Fakulti dan Kejuruteraan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berbahagia Profesor Dr. Rozilah Hamid, yang dimuliakan lagi penceramah jemputan yang diundang khas pada majlis pagi ini, Tuan Muhammad Fauzi Ismail, yang dikasihi timbalan-timbalan dekan, penolong-penolong dekan, ketua pentadbiran Encik Najib Abdul, pengurusi-pengurusi jabatan, ketua-ketua program, staf-staf akademik, pentadbiran dan semua staf pelaksana yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya masih kita dapat menghirup udara dan melihat alam ciptaannya lagi hari ini. Dan bertambah sehari lagi ruangan kehidupan yang diberikan dalam hidup kita ini, serta dapat kita berkumpul secara dalam talian pada pagi yang diberkati ini. Pihak majlis mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua ke sesi tazkirah Fakulti Kejuruteraan siri yang ke-79. Rupanya kita sudah menghampiri ke hujung tahun 2022 tidak lama lagi. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai tazkirah dibuka, sukacita saya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Rozilah Hamid untuk memberi sedikit ucapan alu-aluan. Majlis dengan sukacitanya dan berbesar hati mempersilakan. Prof. Terima kasih Encik Azlan Shah Osman, penolong jurutera Jabatan Kejuruteraan Awam di Fakulti Kejuruteraan dalam bina kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pagi, maafkan saya berada di luar fakulti kerana akan menghadiri mid-sem exam pelajar sebentar lagi. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Fauzi Ismail, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Perdana Menteri, yang akan menyampaikan tajuk tazkirah kita pada pagi ini yang sangat bertepatan dengan musim banjir sekarang ini, iaitu kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir monsun timur laut. Jadi saya tidak mahulah memanjangkan lagi ucapan ini. Jadi kita ucapan alu-aluan ini, dan juga saya ucapkan terima kasihlah semua kepada para hadirin yang hadir, yang dapat turut serta. Kita dah yang ke tazkirah yang ke-79 ya. Jadi kita masih setia lagi, masih meneruskan sesi tazkirah ini. Terima kasih kepada semua para hadirin, dan kita harap tazkirah ini akan berterusan selepas ini jugalah ya. Okey, tanpa membuangkan masa, saya serahkan kembali kepada Encik Azlan dan mengalu-alukan semua ya, dan termasuk penceramah kita Encik Muhammad Fauzi Ismail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Prof atas ucapan pembukaan yang diberikan tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, sukacita diingatkan mematuhi etika majlis secara atas talian seperti berikut. Memohon para hadirin untuk sentiasa memastikan tetapan mikrofon anda dalam keadaan muat senyap. Sepanjang atur cara, sila guna ruangan chat sahaja dengan berhemah.
Mohon kerjasama peserta untuk mengimbas kod QR atau pautan yang diberikan di hujung program ini nanti. Untuk pendaftaran, kehadiran peserta sepanjang tempoh program akan direkodkan dalam sistem urus bakat bagi kaki tangan UKM. Peserta juga digalakkan untuk mengaktifkan mod kamera bagi mewujudkan suasana yang kondusif semasa webinar dan sesi fotografi yang akan dikenalikan. Mohon peserta beri sepenuh perhatian sepanjang sesi tazkirah ini selama ceramah berlangsung. Beliau adalah Tuan Muhammad Fauzi Ismail, iaitu Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial dari Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Jabatan Perdana Menteri. Beliau merupakan anak kelahiran Aikroh Melaka yang sudah berkahwin dan telah dianugerahkan 4 orang cahaya mata. Okey. Okey, sejarah pendidikan beliau. Sijil Pelajaran Malaysia beliau Sijil Pelajaran Malaysia beliau di Sekolah Menengah Sains Muar. Seterusnya Kolej Matrikulasi Melaka, Program Matrikulasi, dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke bidang Sarjana Muda Teknologi Maklumat E-commerce di Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Dan seterusnya lagi melanjutkan pelajarannya di dalam Sarjana Tindak Balas dan Perancangan Kecemasan, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. Baiklah, tanpa membuangkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Muhammad Fauzi Ismail untuk menyampaikan tazkirah ataupun ceramah beliau pada pagi ini bertajuk Kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir monsun Timur Laut. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa dengan izin dan juga inayahnya saja, maka kita semua pendapat bersama-sama lah berkumpul pada pagi ini untuk bersama-sama mendengar ataupun saya bukan nak bagi lecture, saya just nak berkongsi lah sedikit maklumat, sedikit informasi apa yang kami ada lah di Agensi Pengurusan Bencana Negara yang merupakan salah satu core business kami lah, especially bahagian saya, Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial, yang mana core business kami adalah membuat engagement dengan seramai komuniti ataupun masyarakat untuk kita sebarkan maklumat-maklumat berkaitan tentang pengurusan bencana. Ya. Terlebih dahulu bagi pihak Agensi Pengurusan Bencana Negara, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia di atas undangan ada juga peluang ini dah, ya. Jadi izinkan saya untuk share saya punya skrin. Saya ada sediakan sedikit slide presentation lah untuk sama-sama kita saya kongsikan beberapa maklumat. Kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir monsun Timur Laut. MTL ni monsun Timur Laut, tuan-tuan. Baik, minta maaf saya betul lupa nak address Prof. Rusila tadi. Terima kasih. Dan juga yang bagi doktor, profesor semualah hadirin sesi untuk pada sesi tazkirah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina ke-79 pada pagi ini. Baik, untuk sesi perkongsian saya pada pagi ini, saya mulakan sedikit tentang sebelum kita pergi tentang persediaan monsun Timur Laut ini. Saya rasa ada baiknya untuk kita kenal dululah apakah risiko yang ada di sekitar kita, di sekitar Malaysia lah. Saya start dengan di peringkat Asia Tenggara dahulu. Seperti yang bagi doktor, profesor, tuan-tuan dan puan dapat lihat di skrin dan saya share ini adalah historical data yang menunjukkan tempat-tempat terjadinya gempa bumi di rantau Asia Tenggara sahaja. Kalau kita tengok, kita berada di sekitar lingkaran Asia, lingkaran lingkungan api Asia Pacific Ring of Fire, yang mana ada beberapa plate tektonik yang besar lah yang mengelilingi Malaysia lah. Yang paling teruk, yang paling banyak terkesan adalah negara jiran kita lah, Indonesia, Philippines,
dan beberapa negara lain lah seperti di Myanmar ada sedikit gempa-gempa tectonic plate lah garisan ini. Jadi kalau kita tengok ni, kita Malaysia seharusnya, rakyat Malaysia lah, kita seharusnya bersyukurlah seolah-olah macam kita ni dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala. Namun itu kita tak boleh complacent, kita tak boleh merasakan begitu selamat kerana masih ada risiko. Sebagai contohnya mungkin gelombang tsunami boleh sampai ke semenanjung Malaysia seperti yang telah berlaku pada tahun 2004 di beberapa negeri di pantai barat seperti di Kuala Muda, Penang dan sebagainya. Dan bila kita tengok di sebelah Sabah dan Sarawak, di Sabah pun terdedahlah kepada risiko gempa bumi ini. Mengikut saya pernah join satu taklimat ataupun exercise yang kita buat di Sabah, menurut Jabatan Meteorologi, kalau gempa bumi berlaku di Philippines ataupun di sebelah Sulawesi Strange ni, di Pulau Sulawesi ni, first wave boleh sampai ke pantai barat Sabah lah, di Lahad Datu, Tawau dan sebagainya dalam masa kurang daripada 30 minit. So kita bayangkanlah tuan-tuan, sekiranya gempa bumi berlaku awal pagi, mungkin tak ada masa lah untuk kita evacuate ke tempat yang lebih tinggi lah. So ini adalah risiko pertama yang ada di rantau kita di Asia Tenggara. Yang kedua adalah siklon tropika ataupun ada yang panggil taifun. Ribut ganas dia satu perbezaan tekanan udara disebabkan tiupan angin. Jadi dia selalunya terbentuk di lautan Pasifik dan dia akan menuju ke biasanya yang banyak terkesan ni negara Filipin lah tuan-tuan. Kita tengok ni Philippines dah tak ada dah dalam map ni. Ini historical data jugalah. So basically ini pun adalah satu risiko yang ada. Kalau ikutkan kita tengok dekat peta bawah ni, ada juga yang tersasar sampai lalu ke Sabah and then main di Laut Cina Selatan sampai ke selatan Thailand dan sebagainya. Walaupun dia tidak ada impact direct kepada Malaysia, siklon tropika ini, dia punya laluan pathway dia tu, namun kesan-kesan yang boleh diterima sebagai contohnya hujan lebat lah yang kita terima. Banjir yang berlaku di Selangor pada tahun lepas, exactly setahun yang lalu, adalah echo daripada siklon tropika yang terbentuk di negara Philippines. So itu adalah salah satu contoh lah, walaupun dia tak directly hit Malaysia, tapi dia punya kesan dia tu, echo dia tu bolehlah memberi kesan sedikit sebanyak kepada negara kita. So bila cerita pasal Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh lari lah. Kita ni dah sinonim dengan kejadian bencana banjir dan bencana-bencana yang lain wujud daripada akibat banjir ni lah. Kalau mengikut pendakwaan Cik Khairul mungkin lebih arif benda ini. Kalau ikut pendakwaan daripada United Nations UNDRR Office, kategori Malaysia ni kita dikategorikan sebagai medium hydrometeorological disaster, medium level lah. Maksudnya kejadian-kejadian bencana yang berdasarkan hidrologi, hujan lebat. So kalau kita tengok hujan banjir ni memang signifikan, memang yearly event untuk Malaysia. Beberapa kejadian banjir besar yang telah berlaku, terutamanya pada tahun 2014 lah, mungkin masih segar dalam ingatan kita, 2014. Dan daripada kejadian hujan lebat ini juga trigger kejadian bencana yang lain seperti tanah runtuh lah. Yang latest tanah runtuh yang berlaku di Batangkali tu, di resort camping site di Batangkali lah. Jadi kalau kita tengok, kita amati, memang climate change ni ataupun perubahan iklim ini adalah merupakan satu risiko yang besar lah. Sebab dia disebabkan ketidaktentuan cuaca ini dan juga weather ekstrim ini, cuaca yang sangat ekstrim ini. Jadi kejadian bencana banjir ini nampaknya semakin mengganas lah setiap tahun. Kalau dulu kita tengok trend dia, sepanjang saya bekerja dalam bidang pengurusan bencana ini sejak tahun 2010, selalunya lah kalau ikut trend 5 tahun sekali lah baru ada bencana yang besar-besar, banjir yang besar-besar ni.
Tapi sekarang ni lately dalam 4-5 tahun kebelakangan ini kita tengok hampir setiap tahun lah kita ada event bencana banjir yang agak besar lah, dia punya impact dan juga magnitude dia. Jadi kami di Agensi Pengurusan Bencana Negara ingin ingin menasihatkanlah terutamanya kepada peserta dan juga rakyat Malaysia semualah untuk sentiasa waspada dengan kejadian ataupun hujan lebat ataupun banjir yang berlaku di negara kita ini. Okay, so ini adalah kawasan berisiko banjir mengikut data daripada Jabatan Pengarah dan Sadaran GPS. 10% daripada keseluruhan muka bumi Malaysia ini adalah merupakan adalah kawasan yang berisiko banjir, dan dalam 10% di 10% lokasi itu more than 6,000 population is at risk lah untuk jadi mangsa banjir lah. So kalau in terms of kalau katalah NAPMA ni satu syarikat perniagaan, kita punya target market kami ini ada 6 juta penduduk lah yang kita perlu address, yang kita perlu approach untuk kita sampaikan produk-produk kami lah kan. So basically Malaysia ni seperti saya sebut tadi, selain daripada ada risiko untuk bencana kapur bumi, siklon tropika dan sebagainya, walaupun bukan directly, tapi bencana yang signifikan memang banjir lah. Dan saya rasa NAPMA pun ada kerjasama dengan pihak Setpri UKM. Kita ada buat National Risk Register NRR, yang mana kita cuba listkan apakah bencana-bencana yang top 5 bencana yang berlaku di Malaysia, dan saya pasti bencana banjir ini adalah mungkin adalah the top lah, list yang top of the list lah dalam risiko yang dihadapi oleh Malaysia. Alright. Since kita dah musim banjir ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berkongsi sedikit tentang apa itu jenis-jenis monsun yang ada dekat Malaysia dah. Secara general lah, saya bukan meteorologist, tapi ini basically on apa yang saya faham, apa yang saya baca, apa yang saya dengar dan apa yang saya experience sendiri dah. So kalau mungkin ada yang pakar dalam ni, saya minta maaf lah kalau saya ada tersalah tu, mungkin boleh betulkan lah. So selalunya di Malaysia ni kita ada 2 monsun timur laut dan juga monsun barat daya. Alright, monsun timur laut ni yang sedang berlaku sekarang ni lah, November hingga Mac, yang kita panggil musim terpujuk, dan satu lagi adalah monsun barat daya lah, Mei hingga September. So di pertengahan antara kedua-dua monsun ini ada tempoh yang dipanggil tempoh peralihan monsun lah. Basically dia adalah peralihan arah tiupan angin. Monsun timur laut ni, tuan-tuan dan puan, arah angin ni dia bertiup daripada arah timur laut menuju ke pantai timur di semenanjung Malaysia dan juga pantai barat di Sarawak dan juga Sabah lah. Biasanya monsun timur laut ni dia punya ciri-ciri dia membawa hujan lebat berterusan. Hujan lebat berterusan ni maksud dia hujan yang 1 hari, 2 hari, 3 hari hujan seperti yang berlaku di Kelantan dan Terengganu baru-baru inilah. Angin kencang dan juga laut bergelora. Kemudian macam mana hujan ni terbentuk, kalau saya boleh explain sedikit, kalau boleh nampak saya punya cursor ni. Sebenarnya pada bulan November hingga Mac ni di sebelah kutub utara lah, di utara bumi itu, di sebelah Siberia, China, sebelah atas Rusia sana itu, mereka sekarang ni sedang mengalami musim sejuk lah kan. So bila musim sejuk ni, angin ni dia punya sifat dia akan bergerak daripada tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah lah. Maksudnya dekat atas tu sejuk, dan dia akan turun ke garisan khatulistiwa untuk membentuk wap-wap air lah, dan akan membentuk awan lah. Jadi apabila wap-wap udara sejuk tu turun ke garisan ke Laut Cina Selatan ni, awan pun terbentuk, dan kebetulan pada masa itu adalah arah tiupan angin tu bertiup daripada arah timur laut menuju ke semenanjung Malaysia, especially di pantai timur, negeri-negeri di pantai timur lah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di selatan Johor lah, di Mersing, Kota Tinggi dan sebagainya. Jadi apabila awan terbentuk, angin bertiup, itulah yang mengakibatkan yang membawa hujan lebat berterusan selama 2-3 hari. Itu basically itulah monsun timur laut. Dia kalau ikutkan ramalan meteorologi Malaysia, selalunya dalam tempoh monsun timur laut ni akan berlaku 2 hingga 6 episod hujan lebat. 4 hingga 6 episod hujan lebat sepanjang monsun timur laut ini. Mengikut meteorologi Malaysia kali ini adalah luruan yang baru kedua. So kita expecting another at least 4 lah, dan kita harap ianya tak severe macam apa yang telah berlaku sekarang inilah.
Dan apabila habis saja bulan Mac, musim monsun timur laut ini selesai, angin tu dia nak berubah arah bertiup daripada arah timur laut nak bertiup daripada barat daya, itu dipanggil tempoh peralihan lah. Selalunya peralihan monsun ni di ciri-ciri dia ribut petir. Ribut petir ni maksud dia ribut hujan lebat yang dalam tempoh mungkin sejam ataupun 2 jam. Dan selalunya hujan lebat, angin kencang, dia akan membentuk belalai air macam siklon tropikal sikit lah, angin kuat. Disebabkan angin tu dia nak berubah arah, jadi dia macam melemah, dia sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, dia tak tahu nak pergi mana. Dan kalau perasan lah, peralihan monsun ni selalunya ciri-ciri dia pagi tengah hari panas terik, tiba-tiba lewat petang hujan lebat. Itu yang selalu KL banjir kilat lah kalau dalam tempoh peralihan monsun ni, disebabkan hujan yang sangat lebat dalam tempoh yang singkat lah. Okay. Dan apabila masuk saja bulan Mei hingga September, yang ini kita panggil monsun barat daya. Selalunya monsun barat daya ini dia adalah musim kering. Selalunya jadinya kemarau, dan yang paling popular dululah, saya ingat sekarang pun dah lama dah tak jadi, jerebu rentas sepadan, yang mana berlaku pembakaran terbuka di Sumatera ni. Jadi angin bertiup daripada barat daya, jadi cuaca kering, tak ada hujan. So jerebu datang ke Malaysia dah. So basically selain daripada tu, heat stroke, haba yang panas ni boleh berlaku, kemarau dan sebagainya. So basically ini adalah 2 monsun yang ada dekat Malaysia, dan sebenarnya kita boleh anticipate lah kejadian monsun ini, dan sebenarnya memang cuma cabarannya adalah bencana ini, tuan-tuan dan puan, dia very dynamic. Apa yang berlaku pada tahun ini tidak semestinya sama apa yang berlaku pada tahun depan dan juga tahun sebelumnya lah. So kita kena sentiasa bersedia, kita kena sentiasa alert. Nak lagi ditambah dengan faktor climate change dan juga weather extreme ini, jadi kita kena sentiasa alert. So basically ini adalah 2 monsun yang berlaku dekat Malaysia dah. So untuk tahun ini, secara amnya, ni meteorologi punya slide ni, November hingga Disember, Kelantan, Terengganu, Pahang. Disember hingga Januari, Johor, Sabah, Sarawak. Negeri-negeri dijangka mengalami cuaca kurang hujan. Januari hingga Mac ni Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Kelantan. So ini dia punya prediction. Okay, saya nak kongsikan sedikit ini apa yang diupdate oleh Jabatan Meteorologi semalam dalam mesyuarat Pusat Kawalan Operasi Bencana Pusat, yang mana sekarang ni berkuat kuasa amaran hujan lebat berterusan peringkat buruk di negeri-negeri di Pahang dan juga di negeri Pahang dan Johor dan juga Sarawak, Sabah Sarawak lah. Kalau ikutkan 2-3 hari sebelum ni, amaran hujan berterusan ini lebih bertumpu di Terengganu. Tapi dalam tempoh 1 hari yang akan datang ini, dijangkakan dia akan pergi ke negeri Pahang dan juga Johor lah. Jadi kami dan juga Sarawak dan juga Sabah. Jadi kami di Pusat Kawalan Operasi Bencana Pusat sedang merangka strategi persediaan untuk negeri-negeri di Terengganu, di negeri Pahang dan juga Sabah, Sarawak dan juga Johor ni, untuk mereka bersedialah. Okay. Ini kalau ikutkan kesimpulan semalam, sepanjang MTL 7 siri hujan lebat berterusan telah dikeluarkan. Siri amaran ke-7 sedang berkuat kuasa. Ini tempoh luruan yang kedua sekarang ni. Sehingga kini terdapat 2 episod hujan lebat yang sedang berlaku. Luruan monsun dijangka berterusan sehingga 26. Luruan monsun yang sekarang ni yang saya tunjuk tadi tu, dia akan berterusan dijangka sehingga 26 bulan 12. So kalau mana-mana tuan-tuan dan puan saya faham Christmas ni nak bercuti. Kami di Nakma ni memang saya dah 5 tahun, 6 tahun kat sini, hujung tahun memang tak pernah cuti. So kepada kawan-kawan tuan-tuan dan puan yang nak bercuti tu, mungkin dah boleh alert dah, waspada, mungkin boleh rancang perjalanan tuan-tuan dan puan, semak dalam laluan yang selamat dan sebagainya lah. Cuaca dijangka baik untuk Kelantan dan Terengganu. Sebab tu semalam kita decide untuk Kelantan dan Terengganu, mereka dah boleh start buat kerja-kerja pasca, pemulihan pasca lah, pembersihan rumah dan sebagainya. And then hujan berterusan bertumpu di Pahang dan Johor. Kita dah alert kawan-kawan kita di Pahang dan Johor. And then bermula pada 23 bulan 12 ni, hujan berterusan berlaku di Sabah dan Sultan Labuan dan juga Sarawak lah. Ada sedikit surge dekat Sabah, Sabah, Sarawak dan juga di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, di sekitar pantai di Borneo tu lah. Okay. Alright. Ini adalah beberapa contoh amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Boleh semak dekat laman sosial Met Malaysia. Contoh ini contoh amaran berterusan. Dia ada 3 kala: bahaya, buruk dan juga waspada. Dan mereka keluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora.
dan juga nasihat amaran ribut amaran ribut tropikal lah jika ada yang saya sebut siklon tropikal tadi tu. Ini adalah beberapa contoh lah tuan-tuan dan puan boleh semak di Map Malaysia. Saya cadangkan untuk download aplikasi My Cuaca Map Malaysia, which is very useful. Dia akan bagi alert dan sebagainya. Dan satu lagi Peraban, Pusat Ramalan Awal Banjir Bencana Negara, dia ada keluaran public info banjir, keluaran Jabatan Pengadaan Saliran lah. Dua info ini sangat-sangat berguna untuk dapatkan alert paras air oleh JPS dan juga ramalan cuaca daripada pihak Meteorologi Malaysia. Right. Next, ini adalah Map Malaysia punya saluran penyebaran. Yes, ini saya sebut tadi lah, aplikasi My Cuaca. Dia masih lagi fax dan juga email kepada agensi-agensi kerajaan. Dekat media masa dia pun ada talian telefon hotline untuk boleh check cuaca dan sebagainya. Laporan cuaca TV1, SMS WhatsApp dan juga media sosial Map Malaysia lah. Boleh follow tuan-tuan dan puan semua ini. Alright. Sedikit saya ingin ambil peluang ini untuk sedikit memperkenalkan tentang Agensi Pengurusan Bencana Negara, ditubuhkan pada Oktober 2015, ambil alih fungsi daripada MKN. Saya dulu daripada MKN, bila ditubuhkan NAKMA, saya dipindahkan ke NAKMA lah. Dan selepas banjir Kelantan 2014 tu ditubuhkan satu unit pemilihan baskar banjir Jabatan Perdana Menteri. So bahagian pengurusan bencana MKN, pasukan SMART dan juga unit pemilihan baskar banjir GPIB ini digabungkan untuk menubuhkan NAKMA lah. Untuk ambil alih tugas pengurusan bencana daripada MKN sehingga ke hari ini. So ini adalah beberapa tanggungjawab kami. Saya tak berhasrat untuk go through semua. Saya sentuh sedikit tentang dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara. Kita merujuk kepada arahan MKN nombor 20, which is satu dokumen yang menunjukkan, menulis, menerangkan apakah tugas dan tanggungjawab setiap agensi, peranan masing-masing dan apa yang mereka perlu lakukan di setiap peringkat lah, sebelum bencana, semasa bencana dan juga selepas bencana. Dokumen ini telah disemak semula pada tahun 2012. Terbitan pertama pada tahun 1997. Saya darjah 5 pada masa ini, Keruntuhan Highland Towers. Kalau saya buat ceramah dengan budak-budak student ataupun remaja ni, bila saya sebut Highland Towers, semua cerita pasal cerita hantu. Masih berkuasa sehingga hari ini. Arahan ini diguna pakai oleh setiap agensi lah dalam mengkoordinasi gerak kerja untuk pengurusan bencana di negara kita. Another thing is tahap. Kita kena faham ada 3 tahap dalam pengurusan bencana, 3 level. District, state dan juga federal lah. Peringkat daerah, peringkat pusat, peringkat negeri dan juga peringkat pusat. So dia ada, setiap tahap ni ada dia punya agensi yang bertanggungjawab untuk menguruskan mengikut tahap dan juga fungsi masing-masing lah. Alright, itu tahap dia. Tapi dari segi dia punya structure of organisation dia ada jawatankuasa pengurusan bencana, peringkat daerah, peringkat negeri dan juga peringkat pusat lah. Dia ada pengerusi dan juga sekretariat dan juga peranan masing-masing. Pengerusi di peringkat pusat ialah PM, TPM ataupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dia punya sekretariat dia adalah Agensi Pengurusan Bencana Negara. Peranan dia yang bawah ni lah, buat dasar, berancang strategi, keluarkan hala tuju dan sebagainya lah, buat penambaikan dari masa ke semasa. Harus diingat tuan-tuan dan puan, jawatankuasa ini bertindak semasa aman, bila tak ada bencana. Di peringkat negeri, SUK ataupun Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Dan perbezaan dia di sini adalah sekretariat dia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Kenapa tuan-tuan dan puan APM? Sebab NAKMA kami tiada pejabat di negeri dan juga di daerah. So basically kita menggunakan rakan strategi kami lah, Angkatan Pertahanan Awam, untuk menjalankan fungsi sekretariat ini. Dia yang menguruskan jawatankuasa inilah, nak panggil meetingnya, nak setapkan hala tuju bersama-sama dengan pengurusi dia lah, which is SUK ataupun Ketua Menteri. Dan yang paling important, yang paling penting adalah jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah lah. Pengurusi dia adalah pegawai daerah selaku ketua di daerah tersebut, bersama-sama dengan sekretariatnya Angkatan Pertahanan Awam daerah lah. Fungsi dia hampir sama dengan di peringkat negeri dan pusat, cuma dia hanya menjalankan fungsi tersebut di dalam daerah dia sahaja. Okay, ini semasa aman. Dan bila jadi saja bencana, tuan-tuan dan puan, dia akan switch hat, dia akan tukar topi kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana, PKOB. Kita pun sekarang ni dah banyak dengar perkataan PKOB ni diwar-warkan dalam media. Fungsi PKOB ni lebih kepada untuk strategically menyelaras operasi bantuan ataupun mencari dan menyelamat yang sedang berjalan di ground lah. So basically dalam PKOB ni dia ada 3 level tadi tu, ada setiap level tu ada PKOB masing-masing. Dan PKOB ni dia akan melihat pelaksanaan strategi pelaksanaan operasi bantuan
banjir tersebut ataupun bantuan mencari dan menyelamat dari segi strategik. Dari segi sekiranya ada masalah di ground, di tempat kejadian, so PKOB ni perlu berkomunikasi dengan satu lagi entiti yang sekejap lagi saya akan bagi tahu untuk mericinkan sebarang proses ataupun sebarang permasalahan yang timbul untuk kita selesaikan secara kolektif bersama dengan semua agensi-agensi yang ada dalam PKOB tersebut. Dan satu lagi entiti yang penting dalam pengurusan bencana ini adalah PKTK, Pos Kawalan Tempat Kejadian, yang mana ketua dia adalah polis. Selalunya OCPD lah untuk polis daerah. Dia ini adalah on-scene commander yang mana bertanggungjawab untuk menyelaras semua agensi-agensi penyelamat, agensi-agensi responder dan juga kebajikan untuk membantu menguruskan banjir, untuk mencari dan menyelamat dan sebagainya lah. So basically ini adalah lebih kepada operational lah. Yang tadi PKOB itu taktikal, strategik, yang ini operational. Mereka ni lah yang mencari dan menyelamat. Kalau di Patang Kali itu mereka ni lah yang akan kumpulkan all the resources yang mereka perlukan. Sekiranya ada masalah, dia akan berhubung dengan PKOB, Polis Pegawai Daerah, untuk mobilize assets from luar ataupun aset-aset yang dia tak ada supaya dapat melicinkan operasi mencari dan menyelamat yang sedang berjalan di ground zero. Okey, komander dia adalah polis, komander operasi bencana, dan timbalan dia adalah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama-sama dengan agensi penyelamat yang lain lah, seperti pasukan SMART boleh dipanggil untuk sama-sama membantu Angkatan Pertahanan Awam, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan serta agensi-agensi lain. Dan sekarang ni apa yang kita cuba buat pada tahun ini, kita cuba integratekan bantuan-bantuan daripada badan-badan bukan kerajaan, NGO dan juga sukarelawan lah untuk bersama-sama, sebab NGO ni salah satu aset juga kepada kami sebab dia banyak, dia ada beberapa kepakaran yang mungkin agensi kerajaan tak ada. So kita cuba integrasikan agensi kerajaan dan juga NGO untuk sama-sama untuk bersama-sama menguruskan bencana. So kita pergi kepada beberapa nasihat lah tu, peringatan bersama persediaan sebelum banjir lah. Kalau kita tengok kalau banjir tu mesti kita ni dekat rumah kita dapatkan maklumat tentang banjir tempat kita. Maksudnya kita kena sentiasa alert dengan cuaca yang dekat taman kita, dapatkan amaran macam contoh melalui aplikasi My Cuaca, daripada public info banjir, daripada GPS dan sebagainya lah. So dapatkan nombor telefon, nombor telefon 999, nombor telefon kalau boleh dapat nombor telefon bilik gerakan banjir lah, PKOB negeri dan daerah tu boleh cek dengan pejabat daerah dan sebagainya. Sebelum banjir pun pastikanlah lubang-lubang air, longkang, saluran najis, bersihkanlah. Takut ada air terhalang nanti akan buatkan tutup sumbat jadi rumah kita naik air. Lepas tu kita pun boleh cek dekat mana pusat pemindahan yang terdekat dengan kita. Boleh juga upload info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, info bencana JKM, yang mana dalam tu ditunjukkan statistik mangsa yang berpindah yang sedang berlindung di pusat pemindahan. Selain daripada itu, dalam apps tu juga kita boleh cek dekat manakah lokasi pusat pemindahan terdekat dengan kita. So kita boleh cek dekat mana, and then kita tengok laluan mana yang selamat, dan kadang-kadang laluan yang paling dekat tu bukan yang selamat. Kadang-kadang dia terhalang, mungkin air naik dan sebagainya. So kita kena tahu laluan alternatif yang kita boleh lalu untuk pergi ke pusat pemindahan atau tempat-tempat yang lain yang kita rasa selamat untuk kita pindah lah. Dan saya juga nak menyeru untuk sediakan peralatan kecemasan dan makanan secukupnya, ready to go bag lah. Maksudnya hasilkan satu bag, buat satu bag, kita masukkan dokumen-dokumen penting, sijil surat beranak, inggeran tanah ke, kalau ada yang banyak inggeran tanah kan, boleh masukkan dalam tu, sedikit makanan, sedikit pakaian, untuk kita mungkin boleh survive hari lah sebelum bantuan tiba, ataupun kita menginap dekat pusat pemindahan lah. Dan kita pastikan seluruh ahli keluarga kita mengetahui, maksudnya kita disseminate information dengan anak-anak kita. Saya pun berkongsi dengan anak-anak sekolah, dia orang pun dah tahu dah nak buat apa kan sekiranya berlaku. Saya pun pernah buat kat rumah, saya tutup semua lampu malam-malam, saya letak dia orang dalam bilik, korang turunlah dekat pintu depan ataupun dekat mana exit door yang terdekat. So jadi kalau jadi apa-apa, dia orang tahulah mana nak keluar kat rumah kan. So maksudnya kita kongsilah maklumat ni, jangan kita saja simpan, kita simpan dan kita share dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak yang ataupun kita mungkin kalau ada beberapa dalam rumah, kita share dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita macam mana kita nak bertindak sekiranya berlaku kecemasan. Okey. Persediaan sebelum banjir jika nak melanconglah kawasan berpotensi banjir. Bagi yang bawa bayi tu, kelengkapan bayi tu kita sediakan
simpan nombor telefon klinik hospital yang berdekatan dengan tempat yang kita cadang nak pergi tu. Kalau ada yang bersakit, bawalah bekal ubat yang cukup, pastikan jadual rawatan. Takutlah kalau macam mungkin ada yang buat dialisis tu kan, mungkin boleh plan lah perancangan. Selalu dapatkan maklumat mengenai taburan hujan, akses kepada portal meteorologi, portal bencana dan juga Jabatan Pengendalian Saliran Malaysia. So sekarang ni dah nak Christmas ni, saya percaya mungkin ada yang merancang untuk pergi melancong, bolehlah mengambil persiapan yang sewajarnya. Selidik dekat mana tempat kita pergi tu, adakah tempat tu banjir ke dan sebagainya, laluan dekat sana boleh dilalui ke. Okay, so kita mendapatkan informasi tersebut. Semasa banjir, bila dapat tanda-tanda amaran awal banjir, kita dengar melalui radio. Sekarang ni pun GPS dah keluarkan kawasan-kawasan hotspot yang dijangka banjir. Berdasarkan ramalan daripada MAP tu, Jabatan Pengendalian Saliran dapatkan maklumat tersebut dan dia buat satu simulasi dan dia boleh predik dekat manakah kawasan yang mungkin boleh dinaiki air lah, hotspot tersebut. So kalau kawasan tuan perempuan tu berada dalam kawasan hotspot tu, bolehlah pindahkan perabot, peralatan ke tempat yang selamat, letakkan dokumen di tempat selamat, pastikan tutup switch elektrik dan juga injap bekalan air dan juga gas. Yang ini pun saya ingat kita dulu cerita lah, ada 3 kematian di negeri Kelantan tak silap saya, yang ada 3 beradik terkena genjatan elektrik tu. So kita beringatlah dan bila kita dah buat semua ni, kita beritahu jiran-jiran kita lah, bersedia lah kita pun share maklumat dia lah. Sekarang ni saya percaya kita semua dalam taman ke kampung ke dah ada grup WhatsApp, kita boleh share maklumat-maklumat macam ni untuk semua ahli komuniti di taman-taman kita tahulah tentang benda yang perlu dibuat jika berlaku banjir. So apabila diarahkan berpindah, saya mohon segeralah berpindah. Aku dengan nasihat dari pihak kuasa, pindah awal sebelum air meningkat, sebab banyak yang stranded sekarang ni sebab mereka mungkin menjangkakan situasi banjir ni biasa mereka hadapi, tapi bila jadi luar biasa dia dah tak sempat nak selamatkan diri lah. So ikut laluan yang ditentukan, laluan dekat mungkin tak halang. So dengarlah nasihat daripada pihak berkuasa. Alright. Masa yang ini, pengalaman ni masa banjir di Selangor lah tahun lepas, banyak yang tersangkut dalam kenderaan, tersangkut di tengah highway sebabkan air itu tak boleh lalu. Saya nasihatkan jangan terus harung kawasan banjir lah. Kalau boleh patah baliklah ke tempat yang selamat. Jika kenderaan terhenti, kunci kenderaan, tinggalkan kenderaan tersebut dan pergilah ke tempat yang selamat. Tunggulah bantuan ataupun cubalah kontak agensi penyelamat untuk dapatkan bantuan selanjutnya. Kalau semasa banjir di dalam rumah, dengar pengumuman melalui radio, televisyen pihak tertentu, bersedia dengan peralatan kecemasan, pindahlah sekiranya diarahkan berpindah untuk dengan segera. Alright. Kalau kita dekat luar rumah, dekat office ke, pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan melalui kawasan banjir, arus deras boleh menghanyutkan kenderaan. Bahaya. Kadang-kadang kita nampak dekat atas surface tu macam tak ada apa, tapi sebenarnya dekat bawah tu ada arus. Kalau kereta kita terlanggar batu ke, terangkat sedikit ke, kita boleh dihanyutkan oleh arus yang deras kat bawah tu. Jangan sengaja bersiasat di kawasan banjir, sama ada dengan sampan ataupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel. Awasi kanak-kanak, anak-anak kita, jangan biar mereka main di longkang, sungai ataupun lombong lah. Ini pun banyak terjadi. Kanak-kanak main air banjir ni, dia tak tahu longkang tu dalam dan jadi kejadian lemas lah. Dan satu nasihat juga, kalau boleh jangan minum air banjir lah. Bukan kalau boleh, janganlah minum air banjir. Sebab air tu kita tak tahu apa yang ada dekat situ kan. Alright. Selepas banjir, dengar pengumuman melalui radio dan juga tunggu arahan pihak berkuasa. Jangan balik rumah selagi belum dibenarkan. Beri bantuan kepada jiran-jiran atau orang kurang upaya. Mereka ni adalah golongan rentan, OKU, orang warga emas dan juga kanak-kanak. Kita sentiasa beri perhatian kepada mereka. Periksa bila kita dah balik rumah tu, periksa rumah dulu. Lihat tengok ada crack ke, ada mendapan ke. Kalau nak masuk tu hati-hatilah, bahaya tak terduga, contohnya mungkin ada kaca ke ataupun paku dekat lantai, ataupun mungkin ada binatang, haiwan-haiwan berbisa duduk dalam, bersembunyi berlindung dalam rumah kita kan. Jadi sebelum masuk tu kita periksalah dulu rumah kita dengan nama tu sebelum kita lakukan kerja-kerja pembersihan. Right. Semasa memasuki, kalau kita masuk ke pejabat sebagai contoh, pakai kasut, tengoklah macam sama kita masuk rumah kita, periksa kerosakan dinding, lantai, pintu dan tingkap, guna periksa sebarang kehadiran binatang ataupun serangga berbisa. Gunakan kayu dululah untuk alihkan barang-barang yang bertaburan tu, jangan guna tangan takut bila kita alihkan kalau ada binatang bisa terus kita kena gigit. Perhatikan siling, plaster dinding yang mungkin rekah, lerai dan jatuh.
periksa ancaman bahaya, periksa saluran gas dan juga yang mungkin pecah atau bocor. Kita punya dapur gas tu kita check dulu sebelum kita pakai. Alright. Periksa peralatan elektrik yang tenggelam, bahan mudah terbakar, petrol, diesel dan sebagainya. Buang bahan makanan yang terendam nanti kena banjir. Kalau makanan yang tu buang je lah, jangan kita rasa elok lagi kita keringkan dan kita makan, takut kita tak tahu apa yang ada dalam tu. Periksa tangki septik, mengelakkan bahaya biologi. Laporkan sebarang kerosakan kemudahan awam kepada pihak berkuasa, wayar elektrik yang terendam dan check lah kalau ada, sebelum kita nak on elektrik tu kita check dulu lah, takut ada wayar-wayar yang terendam dalam air kan. Alright, so saya rasa itu saja perkongsian yang sempat saya prepare untuk tuan-tuan dan puan, Profesor Dr. tuan-tuan dan puan. Saya berhenti di sini dulu. Kalau saya boleh buka lah, saya ada dalam mungkin 5 minit lah untuk kalau ada sebarang soalan lah untuk saya. Mana saya boleh jawab, saya akan jawab. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Tuan Muhammad Fauzi Ismail atas tazkirah ataupun ceramah yang diberikan sebentar tadi. Intipati yang sangat jitu dan bermanfaat serta memberikan impak pengetahuan kepada kita semua. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Tuan-tuan boleh mengemukakan sebarang pertanyaan kepada penceramah kita, sama ada melalui ruangan chat atau terus boleh membuka mikrofon anda untuk kemukakan soalan terus kepada penceramah kita. Dipersilakan pada hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Azrul ni. Okey dah. Encik Fauzi yang tanya, tadi Encik Fauzi kata Natma ni kan dia ada soalan ya. Tadi Encik Fauzi kata Natma tu dia mengambil alih tugas MKN kan? Betul. So sekarang ni apa fungsi Natma dengan fungsi MKN sekarang tu? Fungsi MKN. Dan yang kedua, agensi namanya agensi pengurusan bencana. Kan? So bencana tu maksud dia bencana banjir sahaja ke atau COVID-19 dikira bencana atau macam mana tu? Atau bencana tu ada bencana yang dikira skala besar? Okey baik. Untuk soalan pertama tu, terima kasih tuan. Soalan pertama tu, MKN masa dia sebenarnya sebelum ni selain daripada pengurusan bencana, dia ada beberapa bahagian lain lagi lah, sebagai contohnya bahagian keselamatan angkasa cyber, bahagian pengurusan sepadan darat, bahagian perisikan, bahagian apa lagi? Keselamatan maritim dan sebagainya. So aspek keselamatan ini dia banyaklah, salah satunya dari pengurusan bencana lah. So bila fungsi pengurusan bencana itu dikeluarkan, so fokus MKN ni lebih kepada hard security lah, yang kita panggil lah, contohnya isu-isu keselamatan di sempadan, di angkasa. Dia ada agensi nama NAKSA yang melihat keselamatan ancaman cyber, takut ada penggodam yang cuba menggodam fasiliti ataupun sebuah kerajaan dan sebagainya. So dia lebih fokus kepada bencana dari segi isu-isu keselamatan yang hard security lah, keselamatan human trafficking dan sebagainya. So NATMA ni fungsi kami memang dedicated untuk pengurusan bencana sahaja, dan sebenarnya dalam slide saya ada sebenarnya kita kategorikan beberapa jenis bencana ada dalam arahan ke-20 tu, dan basically natural dan juga man-made disaster lah. Natural disaster ni macam banjir dan sebagainya. Man-made disaster sebagai contohnya tempahan minyak, kebakaran yang besar, pelanggaran pandemik COVID-19 pun ada. Cuma dalam setiap bencana itu ada dia punya lead agency dia. Sebagai contoh untuk tempahan minyak, lead agency dia adalah Jabatan Alam Sekitar. Kalau bencana pandemik, lead agency dia adalah KKM. So NAPMA berperanan sebagai supporting agency, yang mana dalam arahan 20 tu NAPMA fungsi kami adalah kita bawa semua agensi yang berkaitan, dudukkan di bawah satu bilik, satu tempat untuk kita berkoordinasi di bawah leadership KKM, sebagai contohlah kalau pandemik tadi tu. So basically sebagai contoh dalam pandemik itu dah dipersetujui bahawa KKM lead untuk medical punya part, non-medical NAPMA akan ambil alih. Sebagai contohnya dari segi pengurusan pusat kuarantin,
perolehan untuk PKRC ya, pusat kuarantin di MAIPS dan sebagainya. So itu NAKMA yang uruskan. Tapi dari segi medical, kepala medical tu dari segi public health punya intervention itu semua di bawah tanggungjawab KKM. NAKMA support dari segi non-medical facilities lah. Tadi soalan kedua tadi apa? Banjir, bencana. Itulah saya dah jawab dua-dua lah kan. Okay. So NAKMA ni dia macam main core lah kan. Untuk memang fokus kepada pengurusan bencana. Pengurusan bencana ni bila kita sebut pengurusan bencana dia tak boleh lari daripada 3 cycle tadi. Sebelum, semasa, selepas. Yang kita nampak sekarang ni adalah semasa lah, tidak balas kan. Rescue orang dan sebagainya. Sebenarnya kerja kami sebelum bencana kita, macam kami, saya di SPKS kita banyak buat program engagement, community based disaster risk management. Kita target community leaders, belia, kita target kanak-kanak. Kita buat program dengan kita punya strategic partners lah, rakan-rakan NGO, kementerian-kementerian lain. So banyaklah. Tahun ni saja saya, kata silap saya, kita dah engage dengan lebih 22,000 orang peserta program-program kami lah untuk kita sebarkan maklumat tentang persediaan banjir ni. Banyak program tu kan. Banyak-banyak. Okey, seterusnya ada dekat ruangan cerita ada yang bertanyakan soalan. Salam Tuan Fauzi. NAKMA ada rekod data sismik yang berkaitan dengan gempa bumi tak? Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah NAKMA bersedia untuk berhadapan dengan ancaman kesan gempa bumi ataupun tsunami? Ada dua soalan. Okey. NAKMA sendiri kami, macam saya sebutlah, kita ni coordinated agencies. Data itu ada tapi di kementerian ataupun agensi yang berkaitan. Sebagai contoh data turun dan hujan, historical turun hujan ada dengan GPS. So untuk seismik ni ada dengan Jabatan Mineral dan Geoscience, JMG. Data tu ada dekat JMG. So maksudnya kita boleh minta data tu, kita tak own the data tapi kita akan minta agensi berkaitan untuk share data tu dengan kita supaya kita dapat utilize data tersebut lah. So adakah NAKMA bersedia dengan ancaman kesan gempa bumi dan tsunami? Yes, memang kita sentiasa bersedia. In fact dari segi koordinasi ataupun dari segi nanti amal simulasi pun kita buat especially di kita last tahun ni saja kita buat simulasi di setiap zon, tapi fokus kita pada banjir lah, tapi kita sentuh juga aspek-aspek bencana lain sebab pengurusan dia basically hampir sama saja. Kita buat simulasi di zon utara, zon tengah, selatan, Sabah dan juga Sarawak. So tahun ni kita dah selesai buat dengan semua agensi-agensi, terutamanya PKOB dan PKTK tadi itulah yang saya sebut tadi tu. So basically kita bersedia insyaAllah, cuma yang kita kena keep on doing is kita kena sediakan komuniti kita jugalah untuk sama-sama bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Dia gempa bumi ni di Sabah ya Cik Fauzi? Kebanyakannya di Sabah. Di Malaysia ada tapi sikit lah dekat janda baik tu ada sikit lah tapi very mild lah, dia kita tak rasa pun gempa tu. Di Sabah tu macam di Ranau, di Lahad Datu pun ada lah, ada tempat-tempat yang ada mungkin dia punya sub seismik tu yang kecil-kecil, kecil-kecil. Dia kalau NAKMA ni kalau banjir tak ada ni dia buat apa ya? Tu saya sebut tadi, kita sebelum kita buat preparation, kita buat mesyuarat, kita revise balik kita punya SOP, kita tengok balik, kita buat postmortem, macam mana kita respon pada bencana yang lepas, kita prepare, basically kita prepare for the next lah. So selepas bencana kita akan lihat dari segi aspek pembangunan semula lah, recovery. Even sekarang ni pun kita dah start mula early recovery. Kita dah gerakkan agensi kerajaan seperti Jabatan JKR dan sebagainya untuk buat assessment untuk apakah impact kerosakan-kerosakan yang berlaku di ground. Saya pun sekarang ni tengah cuba usahakan untuk lipatkan sama NGO untuk kita buat need assessment lah, untuk kita lihat, untuk kita kumpulkan data supaya kita dapat berancang untuk bagaimana kita nak bina semula lah, kita nak recovery, kita nak buat kita nak repair dan sebagainya. Bukan sahaja dalam aspek fizikal, tapi dari segi sosial dan juga ekonomi pun kita cuba lihatlah sebarang intervensi yang kita boleh bantu masyarakat untuk bangkit daripada bencana yang telah berlaku. Maknanya dia masa sebelum, semasa dan selepas sesuatu bencana alam yang terjadi lah kan? Betul lah. So, macam kita dah tahu kan hujung tahun banjir. So basically bulan 11, bulan November hingga Mac ni tempoh kita respon lah. So Mac hingga September tu basically preparedness lah, recovery ataupun preparedness. Okay.
Okey, untuk pengetahuan semua, tambahan sedikit bahawa Tuan Fauzi ini adalah seorang ahli sekretariat ASEAN Erat ke gempa bumi Sulawesi Tengah dan tsunami di Indonesia pada tahun 2018, dan beliau juga adalah ahli pasukan penilai dan penyelarasan bencana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDEC sejak 2016, dan banyak lagi lah dia punya kemahiran dan pengiktirafan beliau. Okey, seterusnya boleh lagi kalau siapa ada yang ingin bertanya ataupun keraguan, kemusykilan. Mungkin last Masih ada nama lagi? Okey, rasanya mungkin dah tak ada dah kot, Tuan. Okey, boleh. Okey. Okey. Baiklah, jika tiada sebarang soalan yang diinginkan diajukan lagi oleh penceramah kita, diminta semua hadirin untuk membuka kamera bagi sesi bergambar kenangan. On-kan kamera semua. 1, 2, 3, senyum. Kita biasa ambil 2 je sebentar. Satu lagi freestyle. 1, 2, 3. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Stay safe. Okay, InsyaAllah. Terima kasih Cik Fauzi. Sama. Terima kasih banyak Cik Fauzi. Alhamdulillah selesai sudah majlis kita pada pagi ini. Saya mewakili staf Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Tuan Muhammad Fauzi Ismail atas segala ilmu, penerangan dan pencerahan yang amat penting dan amat berguna sepanjang ceramahan beliau pada hari ini. Tidak lupa juga majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam sesi ceramah kita pada pagi ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan atau kekurangan saya sepanjang mengendalikan majlis ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan datangnya dari insan kerdil dan daif seperti saya ini. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Akhir kata, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudahi majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Thank you.